Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ni. Okey, pada kali ni. Okey, jelas tak suara saya? Sebelum tu saya tanya, jelas tak suara saya? Okey Okey, jelas, terima kasih. Sebab yalah, sebab saya lama tak buat live, seminggu sekali buat. Sebelum ni saya buat 2-3 kali seminggu kan, tapi tak sempat kan. Waalaikumsalam Nizham. Eros ni dah minta you minta ya. Good evening ya, good evening. Okey. Waalaikumsalam tuan. Okey. So, saya start dari sini nanti. So, saya harap lah, okay. Kita, apa saja yang kamu buat tu, kan, semoga apa yang kita buat tu kita memperolehi barakah lah, okay. Okay. Oh lama, saya terbalik. Okay, so minggu sini, apa yang kita nak lihat adalah pair yang berpotensi, yang ada peluang lah daripada sudut my view lah sebagai trader price action lah, okay. So, pertama sekali daripada Eros ini, terima kasih untuk love yang pertama saya nampak. Okay, daripada Eros ini dia minta EU . So, EU, apa yang berlaku pada EU? So, kita lihat EU, saya buka candle monthly. Okay, so EU minggu lepas, okay, kita ada analisa kan untuk minggu lepas punya EU. So, alhamdulillah lah, price dia tak buat retracement, tapi dia break. Sebab tu market ni kadang-kadang macam-macam dah boleh jadi kan. Sebab tu pentingnya kita tunggu reaction price di zone-zone tu. Kita tengok macam ni kan. Dia dah break kan dengan momentum kan. So kita tahu bila dia break momentum, so automatic price akan naik lagi. Dan dia dah break lagi kan. So ini tak apalah. Kita dah ambil profit sekadar yang kita perlu je lah. Untuk EU minggu lepas saya tak masuk. Saya tak masuk EU. Okay. Tapi kamu yang minta analisis, sekarang kamu yang masuk, alhamdulillah lah kalau kamu profit. Okay. Sebelum tu saya minta lah kalau kamu join saya punya live ni, kalau rasa live saya bermanfaat, kamu share lah di wall kamu kan, bagi ramai lagi tengok kan live kan. Okay, barulah lebih confident, lebih semangat kan. Okay. So untuk EU, apa yang berlaku pada minggu lepas EU? Okay, so EU kita nampak daripada segi saya baru ni trend view ada bagi satu benda yang saya suka juga, anak panah besar. Mana dia? Itu. Okay. So EU minggu lepas dia membuat satu structure kenaikan kan. Yang jelas kan, kita nampak kan dia naik sini. Okay. So apa yang berlaku pada minggu depan? Okay. Pertama kali kita kena buat apa? Okay. Sebab EU ni dah jadi structure yang terlalu, bagi saya tu besar lah. Okay. So first kali kita akan tanda SNR. Okay. Manakah itu sebagai resistance, okay, ataupun sebagai support dia ke mana? Yang kita nampak jelas support dia. So sini jelas supportnya jelas. Nangis ni EU ni. Okay. So ada lagi yang berhampiran dengan dia. Okay. So kalau kita tengok daripada sini, kita nak cari net resistance kan. So kita akan tengok kawasan ni. Kalau kita muasa jauh sangat nak tengok, okay, boleh kita buka tu daily. Tak ada masalah itu. Tapi kalau kamu tanya saya selesa dengan H4 lah, 4 hour itu. Okay. Untuk dapatkan resistance. Disebabkan kerana jauh lah, bukan sebab kita nak tengok kat daily tu ada apa sangat kan. Tapi disebabkan dia punya terlalu jauh kan. Sebab bagi saya H4 punya resistance adalah lebih mantap, lebih kecil zone dia. Macam ni kan, kita dah kecilkan lah. Okay. So ni adalah satu resistance. Okay. Ini adalah support dia. Okay. Jauh support ni. So apa kita nak buat? Senang je. Okay. Untuk EU, kita akan cari buy lagi. Kita akan buy lagi apabila price breakout ni. Okay. Dia breakout ni saya punya line hilang. Okay. So okay, macam ni. So bila price breakout, breakout A ni, maksud dia breakout, dia candlestick breakout kawasan ni. So automatic kita akan tunggu pullback. Okay. Ataupun kalau kamu takut terlepas bawah, kamu boleh terus buy. Okay. Boleh lah kan, orang target sekitar lebih kurang
80 pip juga kan. Okay, itu untuk situasi buy. So kamu kena hati-hati sikit sebab EU dia ada, sebab dia punya movement kan dia memanjang macam ni kan, dia panggil extend kan. Dia sepatut buat penurunan tapi dia panjang dia buat kenaikan. So dia punya support terdekat EU yang ada adalah panjang dia punya ni. Okay, so jika kamu nak buat sell, tolong make sure, okay, kamu tunggu dia breakout. Okay, first kali kalau trend sell akan berubah apabila dia breakout ni. Okay, bila dia breakout warna merah ni, okay, saya tanda sebagai warna merah, dia akan berubah sebagai trend sell. Okay, tapi as long dia tak turun break ni, dia takkan jadi trend sell. Tapi kalau kamu cakap, saya nak makan retracement sikit, boleh tak? Okay, tak masalah, boleh. Tapi make sure dia break ni tu. Dia break the minor SNR, minor support. So tunggu dia break dulu, baru kamu sell dengan confident sikit. Tetapi kamu kena ingat, sebab major trend dia still lagi uptrend. Any time dia boleh pull back balik ke atas balik. Okay, selagi dia tak break, okay, dia boleh jadi balik pull back atas. Selagi dia tak breakout merah ni. Kalau dia breakout merah ni, automatik kita akan bertukar strategi kita ataupun trend kita kepada sell. Okay, clear tak untuk EU? Okay, so mungkin dia boleh sell sampai sini kan. Sini kan ada lagi kan, major resistance become support kan. Okay, so saya tanda lah warna biru. Okay, so mungkin dia akan turun sampai sini, lepas tu dia akan buat kenaikan pula. Itu pun boleh jadi. Okay, saya tak tahu lah apa yang berlaku sekarang kat US ke kat Euro. Saya tak pandai buat fundamental tu. Okay, so yang ni untuk EU. Clear tak? Saya tanda warna merah lah. Okay, kalau clear, bagi sikit like lah. Okay, so daripada Jeff Ice Cendol, minta good evening, minta gold lah. So market gold pada minggu lepas, okay, macam mana berlaku? Okay, so price, okay, dia buat kenaikan. So dia dah break kita punya support ni kan. So dia pun going down. Okay, sebab kalau kita tengok dia punya support ni, as long dia tak break ni, kita tak akan cari sell lah. So bila dia break price dah break, so dia akan turun lagi lah. So minggu lepas untuk gold, saya prediction price akan break dan akan naik kan. So dia gagal untuk melepasi dia punya ni. So memang dia tak ngam lah. Okay, saya punya analisa saya invalid lah, tak tepat lah analisa saya ni. Sebab tu kadang-kadang kita letak stop loss. Okay, trade berpuluh tahun pun dah kena stop loss ya. Tapi normal lah benda tu, market normal benda tu, as long kamu punya profit adalah melebihi loss. So untuk go pada minggu lepas, okay, sekarang ni price dah break kan. So kita akan tengok next kawasan mana pula yang terlibat. So saya nampak ini. Okay, kalau kawasan ni nampak price dah buat reaction Okay, sini ada satu support lagi. Okay, sini pun ada satu lagi support. So kalau gold nak turun lagi, dia kena lepas support-support ni, masuk dia. Okay, ni net support lah yang ada. So dia kalau gold ni dia nak turun lagi, dia kena break support, dia akan turun. Okay, as long dia tak break, okay, kemungkinan dia akan pull back. Sebab kita nampak lah dia kan dia buat skala penurunan kan. Kalau kamu tengok dari sini kan, kami ni kan ada high low kan. Kalau kita tarik daripada skala trend line, kita nampak price makin lama dia makin penurunan, makin menurun. So kita jangkakan price akan buat pullback dulu sikit sebelum dia buat lagi penurunan. So as long dia tak break this level, okay, as long dia tak break ni, so price dalam mode downtrend. Kamu jangan cari buy pula. Okay, mungkin price akan buat pullback lagi. Maksudnya dia akan naik dulu, okay, lepas tu baru dia turun. Saya tak guna ni, saya guna ni lah. Okay,
Dia akan naik dulu. Lepas tu dia sampai zone tertentu, dia akan turun. SNR yang ada kat comel-comel ni ke apa kan, that time dia akan turun balik. Dia akan test balik direction price ni. Okay, sampailah dia bertemu. Kalau dia tak break lah, kalau dia break, baru kita tahu arah dia. Okay. So yang ni yang saya nampak tentang untuk gold. Clear tak? Untuk gold. Okay. Sebab sini pun kita nampak kan, dia kita punya apa, miner daripada miner apa, support become resistant. Sini pun ada apa sini kan, ada resistant lagi kan. So dia akan cari zone-zone ni lah. Sebab tu kita tunggu reaksi price. Waktu price sampai ke sini, apa dia buat. Okay, kalau saya akan tunggu di H4 lah. Tapi untuk gold memang saya tak trade lah. Tu semua saya cakap, saya tak trade gold lah. Community saya tak trade. Okay. So clear tak Jeff? Kalau Jeff bagilah sikit like love lah. Okay. So yang tu adalah berkaitan dengan gold lah. Saya harap kamu clear lah. Okay, terima kasih. So daripada Aiman Syahiran. Okay, UCHEF dengan UCAT. UCHEF dengan UCAT So UCHEF, apa yang berlaku pada UCHEF? Okay. So price nampak waktu saya masa tu, okay, saya jangkakan price akan buat penurunan. Okay, dan dia masih buat skala penurunan lah bila dia dah break kan. Okay, sebab tu kita masih target UCHEF ni masih dalam keadaan sell. Waktu tu lah, minggu lepas punya movement. So dia bila dia turun, saya ingat waktu tu dia dah nak turun lagi kan. Tapi biasalah, market dia takkan turun terus direct kan. Kalau turun direct, senang lah kita nak trade kan. So dia akan buat manipulation dan buat naik-naikkan. So untuk minggu ni, apa yang berlaku kepada UCHEF? Okay, apa yang kita target? Okay, so macam biasa, first kali kita akan tanda support and resistance dulu. Okay, mana kawasan support, resistance yang tu kita akan tanda dulu. Saya trade menggunakan dua tool ni sebagai utama, support, resistance, and juga sebagai candlestick direction. Yang tu saja. Dan alhamdulillah lah, okay, dua faktor tu banyak bagi saya profit yang berterusan lah. Sebab tu kalau kamu nak belajar apa-apa technical ke apa kan, make sure basic ni actually benda yang basic lah. Tak ada lah satu istilahnya pelik-pelik kan. Maksud dia tak ada lah ciptaan saya sendiri kan. Maksud dia saya mesti menggunakan support and resistance kan. Okay, cuma kadang-kadang saya guna bahasa saya sendiri lah untuk bagi saya sendiri faham kan, untuk senang faham. Okay, macam kenaikan skala retracement lah apa, yang tu tak ada lah dia punya ni kan. Tu bahasa saya lah. Okay, so EU kita tandakan sebagai dua support yang ada. Satu support, dua support. Okay, dan kita mesti tanda, bila tanda support mesti tanda resistance kan. So kita akan tengok mana resistance yang berhampiran, yang saya nampak sebagai satu resistance yang ada lah. Okay, so saya nampak kat sini lah satu. Okay, satu resistance. So yang resistance lagi tak? So dia buat penurunan. So sekarang ni dia ada satu resistance ni. Okay, dia ada comel ni. So untuk UCHEF ni, okay, kat sini kalau kamu tarik ke belakang-belakang tak ada masalah lah. Bagi saya nampak depan ni lah. Okay, so untuk UCHEF price bila dia break ni, okay, so as long bila dia break ni, kita akan cari peluang untuk buy. Okay, warna tak cantik, warna biru kan. Tukar sikit warna. Bagi warna hijau kan, nampak profit sikit kan. Okay, so kalau kamu nak sell, okay, saya cadangkan kalau kamu nak sell, saya cadangkan kamu tunggu dia breakout ataupun dia break new structure. Maksud dia buat satu structure, dia break structure tu, dan kamu boleh sell. Dia break new support kat sini, okay, kamu boleh sell. Sampai sini, break ni sampai sini. Okay, tapi kalau kamu tanya saya, UCHEF ni saya tak berminat untuk masuk personally lah. Okay, saya tak berminat untuk masuk sebab saya nak clear movement lagi. Kalau saya nak sell, mungkin saya akan tunggu dia break, ataupun saya akan tunggu dia breakout atas, saya akan tunggu cari buy, ataupun breakout bawah saya akan cari sell. Sebab market kita nampak kan, dia dalam keadaan ranging kan. Maksud dia kita tengok minggu lepas punya dia bergerak macam tu kan. So
kalau kamu nak lebih selamat trade, cari market yang dalam bentuk trending. Clear kita nampak, so senang kita buat decision. Okay. So, kalau dia breakout ni, okay, kita nampak peluang yang cerlah, kita kata okay, yang ni dia akan cari sini. Tapi dia breakout bawah, so kita tunggu breakout. Kalau nak tunggu structure pun kadang hati-hati jugalah. Okay, kadang-kadang dia turun bawah, dia boleh naik atas balik kan. Tu apa saja boleh berlaku dalam market. Clear tak untuk UCF? Okay. So, saya tanda UCF So, untuk UCF ni, saya tak sini nampak ni sikit tak. Okay. Kita tunggu dia breakout untuk kita cari pullback. Sell. Kalau untuk sell lah, kalau strategi buy, kita akan tunggu kepada dia breakout atas resistance. Okay. Terima kasih Aiman. Aiman siapa? So, UCAT. Apa yang berlaku pada UCAT? Okay. UCAT, alhamdulillah minggu lepas dia breakout, kita punya analisa kan. So, minggu lepas punya analisa dia breakout dan dia turun kan. Dan dia break pula. So, nampak bila dia break, okay, dia pun datang test balik, baru dia turun lagi kan. Itu yang pentingnya. Tapi saya tak entry lah UCAT ni . So, apa yang berlaku pada UCAT? Banyak turun UCAT lah. Okay. So, kalau kita tengok daripada segi mula-mula, misalnya bila dah jumpa ni, tanda dulu sebagai support resistance kan. So, sebab jauh, saya tanda sebagai line chart tu. Okay, sebagai support saya. So, manalah kawasan resistance dia. So, saya galakkan ni kawasan resistance. Okay. Ni adalah resistance dia. As long price tak break ni, jangan mimpi nak buy. Okay. Maksud dia, selagi price tak breakout, kalau kamu nak buy, tunggu price breakout resistance ni, baru kamu buat buy. Okay. Kalau dia tak breakout lagi, jangan kata-kata nak pergi buat buy. Okay. So, buy dia sini pun dia ada lagi, dia punya guard nungguan. Okay. Dan kalau kamu nak sell, hati-hati sebab kat sini adalah dia punya adalah kawasan support lagi yang ada kan. Okay. So, kalau untuk saya lebih selesa. Saya lebih selesa untuk buy jika price break A ni atas support ni, resistance ni, dan saya cuba akan cari sell apabila price breakout support bawah. Sebab next sell kita kat sini kan, di area lah. Okay. Kecil okay. Sebab sekarang ni price tengah-tengah kan, so kita tak perlu berteka-teki lah. Tunggu je lah break kan. Senang. Biar kita rugi sikit. Kadang trader ni takut. Dah price dah jalan jauh cikgu kan. Coach, price dah jalan jauh coach. Rugilah saya macam ni kan. Kamu nak rugi banyak kan nak rugi sikit kan. Kalau kamu nak rugi sikit, tunggu dia breakout. Kalau kamu nak rugi banyak, itu tu pilihan pada kamu lah. Okay. Kita nak tunggu arah yang jelas. Kita tak mau berteka-teki. Ni buy ni. Ni sell ni. Dia buy pula kan. So, kita nak satu arah yang jelas. Yang mana dia buat decision, nampak jelas breakout tu, boleh. Tak ada masalah. Itu daripada segi view saya lah sebagai trader Pak-Asian. Okay, terima kasih pada yang join live. Okay, saya minta satu je. Okay, sementara kamu duduk tengok saya punya live, share lah kamu kat wall Facebook kamu kan. Janganlah malu pula nak share kan. Share lah. Okay, supaya dapat ramai lagi yang boleh manfaat. Okay. Omek, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Omek. Terima kasih sebab join live. Okay, Eros ini suara jelas. Alhamdulillah. Irham Rahim. GJ NNU. Wah, GJ. Dahsyat. VP, GJ, GBP ni semua dah dahsyat kan. Okay. So, minggu lepas saya rasa saya dah analisa untuk GJ. Alhamdulillah dia follow kita punya analis. So, dia dah sampai dia punya resistance. Dia ada break lagi naik kan. Selalunya bila sampai resistance ni orang suka sell kan. Tambah-tambah pula kalau trader ni dia kata ni dah sampai ni dah boleh sell lah. So dia pun sell. So sekarang floating. So apa yang berlaku pada GJ? GJ saya dah buy. So GJ kita tengok semua pair training minggu lepas. Okay. So GJ apa yang berlaku sekarang adalah kita tengok dia berada di kawasan mana. Kita tengok Okay, kalau di H4 yang saya perhatikan sekarang ni dia dah
ngam-ngam keluar kat kawasan ni kan. Okay, ni kawasan resistant apa. Lepas tu ada lagi tak? So kita tanda lah kawasan-kawasan yang kita nampak bucu-bucu tu kan. Yang tu adalah kawasan-kawasan support and resistant. Support become resistant become support, maksud dia tu. Okay. So JJ dah segi support sini. Penyelamat. Okay. So kita nak okay, dia close tu kan. Okay. Sini juga sebagai minor support dia, maksud dia. Okay. Senang ya untuk JJ ni, saya nampak. As long dia tak break ni, jangan cari. As long dia tak break support merah ni, kita tak cari sell lagi untuk. Belum sampai waktu untuk sell lagi JJ. Okay. Melainkan dia ada okay, untuk JJ ni dia ada 2 situasi lah. Macam biasalah, tak buy sell, tak sell buy. So kalau dalam situasi buy pula, JJ sekarang berada di tengah-tengah kawasan resistance dia. Dia dalam, bagi saya tu dia dalam keadaan kalau kata saya ambil sikit lah sebagai nampak tak? Okay. So dia tak break pun, dia tak lepas daripada zone dia. Sebenarnya dia cuma meninggalkan shadow saja. So dia tak breakout. So untuk saya, okay, saya padam sikit lah. So JJ ni semalam suara sakit engkung tak habis dah semalam ya. Semalam saya ada buat webinar untuk trader lah. Okay, kenapa I still lost dalam trading So yeah, ramai yang join, alhamdulillah lah. 100 lebih join, 112 orang yang saya dapat record lah, yang okay, yang saya tengok tu. So terima kasih pada yang join live tu. Okay. So okay, untuk JJ betul pelajar. Okay, so JJ kita akan tunggu apa? Saya berminat untuk buy. Okay, tapi saya berminat untuk buy, saya nak tunggu dia break ni dulu. Dia breakout ni tak apa, dia reverse pun. Sama dia reverse kat sini, okay, untuk kita buy, ataupun dia reverse kat sini. Dia boleh berlaku dalam 2 situasi. Okay. Maksud dia retrace. Reverse pula. Tanya cikgu istilah apa pula reverse kan? Reversal kan? Not reversal, tapi retrace. Reversal dia turun betul kan? So as long dia break ni, kalau dia break lah. Kalau dia tak break lagi, contoh dia turun terus. Dia turun terus. So hati-hati, sebab kemungkinan price akan jadi apa? Dia buat double top lah apa kan. So mungkin dia akan turun macam ni kan. So kita tunggu sell. Okay. So kalau kamu nak buy, okay, kamu nak buy, tunggu dia break dulu. Dia breakout dulu. Bagi dia break atas dulu. Breakout jelas dulu atas. Tunggu dia buat retracement. Sama ada retracement kat sini, ataupun dia akan buat retracement di sini. Okay. So TP kita kat sini lah, yang terdekat. Okay. Yang ni kita gunakan risk reward. Okay. Kalau kamu rasa TP tak berbaloi dengan kamu punya risk kamu punya stop loss kamu, tak dapat reward, risk kamu 30 pip, tiba-tiba TP kamu 60 pip, TP kamu tiba-tiba 50 pip, janganlah ambil pair tu walaupun kamu nampak dia clear breakout. Okay. Sebab apa? Sebab tak berbaloi nak trade. Sebab tu kamu kena ada list kamu sendiri. Apa kamu kriteria yang kamu nak trade? Pair jenis apa? First kali, pair yang clear movement. Second, pair yang ada risk yang kecil berbaloi dan reward yang berbaloi. Kalau reward tak cukup, ngam-ngam cari makan je, better jangan ambil pair tu. Okay. So siapa yang selalu saya punya saya follow saya punya trade idea kat channel saya tu, macam minggu lepas saya dah bagi EN alhamdulillah lah, dah jalan lebih kurang dalam 240 pip So ada lagi 150 pip lah to go perjalanan movement Okay. So JJ clear, Irham? Okay. Irham banyak sikit like. Okay, so NU NZD USD. So nampak NZD USD saya minggu lepas saya buat apa saya lukis Okay, sebab dia berbentuk chart pattern kan. Okay, so bila chart pattern, saya ingat dia patah balik, tak patah dia terus breakout So dia breakout dan dia retrace sikit lah. Actually retrace lah sebenarnya. Dia retrace. Okay, ngam-ngam dia kena kat punya ni, kawasan support resistance ni sebenarnya, kawasan SBR ni. Actually dia kena kat sini. So terus dia naik.
Okay. So sebab tu cakap nak trade chart pattern, apa-apa pun sila tunggu dia breakout. Tak perlu kamu nak buy kat hujung-hujung ke, tak perlu kamu nak buy awal ke, nak sell awal ke, nak buy kat pucuk ke, sell pucuk. Lupakan. Even chart pattern tu kata menunjukkan kata set pattern untuk buat reversal. Okay. Sebab manipulation boleh berlaku kan. So tunggu dia clear arah. So minggu lepas price buat kenaikan dan kenaikan. Wah, dah naik kan. Takkan tak turun kan. Selalu trader macam tu lah. Dulu saya macam tu. Naik dah banyak ni. Minggu lepas dia turun. Semua carilah sell kan. Pantang jumpa siapa? Pantang jumpa engulfing ke ni lah, sell. Engulfing sell macam ni lah, nampak? Kalau kamu trade based on engulfing, ni yang kata menjadi perangkap kan. Engulfing ni naik dah lama, dah tinggi naik engulfing kan. Naik dah banyak ni tak turun-turun. Ni engulfing mesti best punya kan. So kita pun hentak buat loan. Buat loan kat kawan-kawan kan. Buat loan kat bank. Okay. Pinjam, buat deposit. Hentak kakao sebab nak dapat nak tarik bawah ni kan. Tengok dia naik lagi. Ayat mata darah. Lepas tu apa kita akan buat? Kita akan salahkan. First kali salahkan siapa? Kita akan salahkan apa? Siapa yang kamu rasa buat kamu rugi? Sama ada market ataupun kamu punya teknik. So minggu ni apa yang berlaku? Okay, so saya nampak, okay, firstly macam biasalah kita akan tanda sebagai support resistance kan. Alamak. Okay, jauhnya dia punya support kan. Okay, kat setiap-tiap ni ada support actually. Tapi saya ambil support yang saya jelas. Yang tu je saya cakap. Yang saya nampak jelas. Okay. Wah, ni panjang cerita ni. So, untuk NZD USD. Okay, saya tak nampak kat H4 sebab saya buka daily. Daily nampak jelas sikit. So, kita akan tengok mana next resistance yang ada. Okay, sini ada satu next resistance. Dan kat sini. Okay. Ni dia punya kawasan yang dia break kan. Yang mana kita boleh guna sebagai batu loncatan kita. Tak ada maksud dia movement ke next lah. Next pasar. Okay. Ada yang dulu PM saya tanya, coach boleh tak saya trade di saya buat analisa di daily? Ya boleh. Kalau kamu buat analisa di daily, kamu buatlah stop loss di daily kan, dan TP di daily. Bolehlah kamu swing. Kalau kamu buat analisa di H1, trade taklah TP di H1 dan stop loss pun di H1, entry pun di H1. Tu more selamat, more better. Ni kadang-kadang trader ni dia analisa di TF 5 minit kan, time frame 5 minit kan, minute 5 kan. Tapi TP lah di H4, TP lah di daily kan, TP di monthly. Itu memang mengundang ni loh kan. Selalu sebab tu bila ni sikit BE memang price reverse balik lah. Okay. So sekarang kita nampak price dah break kan. So saya assume okay, price akan naik lagi lah. Okay, cuma hati-hati dengan manipulation. Okay. Maksud saya apa? Maksud saya dia tak retest ni, dia turun sampai level-level bawah ni baru dia naik atas. Yang tu hati-hati lah. Okay, hati-hati. Sebab tu kita nak kalau boleh satu candlestick pattern yang cantik lah, yang jelas. Okay, engulfing ke, pimbar ke, inverted hammer ke, yang menunjukkan arah buy. Tapi andai kata kan, sampai sini, andai kata price membuat structure macam ni, dia ni okay, dia turun, dia break ni, dia break mana support ni. Okay, so bila dia break mana support ni, okay, hati-hati sebab price kemungkinan akan lagi turun. Walaupun dia dalam mood kenaikan, dia masih dalam mood kenaikan, tapi dia akan lagi turun. Okay, sampai mana? Mungkin dia akan cari level-level ni, level-level support resistance ni. Okay, SNR ni. Okay, baru dia naik atas. Itu normal. Selalu berlaku. Selalu kita terkena yang tu. Kita nampak dia breakout, kita pun sell. Dah breakout ni kan. Kita nampak ni breakout ni, kita pun sell. Target TP bawah. Dia turun sampai scalp tu dia naik balik. Sebab dia masih tak break dia punya orang panggil apa,
zone dia, SNR yang ada support yang clear. Okay, clear. NU banyak paper yang trending macam ni. Dia dah pergi jauh kan. Kadang-kadang kita nak apa, ada setengah trader takut lah, dia naik ni takkan kita nak buy lagi kan. Macam minggu lepas saya ada buy AJ kan. Saya pun ada share dengan saya punya subscriber saya lah untuk AJ kan. Price dah naik tinggi kan, tapi kenapa saya masih buy? Sebab ada apa? Sebab ada masih dia mencukupi syarat untuk buy. Okay, clear Irham? Okay, like sikit. Oh, jahat minta like. Share. Itu. Okay. Oh, Mac, Sora Luna. Ya kah? Terima kasih. Saya boleh jadi penyanyi ya, lepas ni artis. Don Alaya. Don. Ikat EA Chef. Apa? So, ikat lah. So, kalau tengok pada ikat, okay, minggu lepas saya ada analisa, okay, so the price memang dah turun. Lepas tu turun touch balik, saya ada buy ikat actually. Sebab kenapa saya buy? Sebab minggu lepas saya nampak dia nampak ni, dia buat double bottom kan. Sebab tu dia fail to break lagi walaupun dia buat penurunan dengan momentum. Bila price membuat reaction macam ni, so dia akan naik. So naik tu dan saya TP di sini lah. Dan saya balik kan. So makan atas bawah kan. Terima kasih. So minggu depan apa yang kita target untuk ikat? So macam biasa kita tandakan sebagai support and resistance. Satu resistance, satu kat sini, satu support kat sini kan. Ni ada double top dia. So ikat senang je. Nak tunggu sell, nak sell, make sure dia break dulu support ni. Break support ni kita boleh sell. As long tak break, hati-hati. Sebab kemungkinan price boleh naik tahan balik kan, tidak? Okay. Itu pada yang berminat untuk sell lah. Okay. So kalau yang berminat untuk buy, sebab bagi saya dia bermain dalam keadaan ni tau. Nampak dia punya range dia kan. Okay. Kawasan resistance dia kan lebih kurang sama dan sama macam ni, nampak? Okay. So dalam daripada 3 Mei bulan 3 awal bulan Mei bulan 5. Okay, dia main bawah 1 2 kan. So kalau kamu nak buy, nak lebih selamat, kamu tunggu dia breakout ni. Unless okay, bila dia seturun bawah ni, dia buat apa? Kamu nampak dia buat reversal pattern pula. Kamu nampak dia buat engulfing pula. Kamu boleh buy dengan low risk. Maksud dia kamu buy kat bawah ni, SL bawah ni kan, tidak? Kamu punya stop loss bawah ni. Okay. So kamu punya TP sini. Sebab dia dalam range. Kalau price bergerak dalam range, kita boleh trade based on range. Buy sell lah. Sampai dia break. Tapi hati-hati lah, dah banyak kali test kan. Jangan kamu duk confident kan. Macam mana pun kuat ni strong lah. 1, 2, 3, 4 kan. 4 kali kan. Hati-hati sebab makin lama price dah break, dah dicucuk di test, makin lemah dia. Sebab senang ya technical. Big player dia tak akan letak order yang sama, tempat yang sama berulang-ulang kali. Kerana dia menjadi trap. Sebab tu kita letak 3 kali saja. Bila dia lebih dari 3 kali, hati-hati sebab kemungkinan dia akan break. So macam support di ikat ni, first dia wujud support 1, 2, dia datang test sekali, 2 kali, 3 kali lah. So dah 3 kali, hati-hati sebab kali ketiga tu kemungkinan dia boleh broke. So saya dah tak minat untuk buy lagi. Saya akan tunggu dia untuk pulang untuk sell. Okay. Ya. Sibuk hari-hari mesej masuk kan. So tu untuk ni. Dan resistance pun dia dah test banyak kali kan. So better kita tunggu dia breakout untuk buat decision buy. Okay, kalau untuk resistance dia ada breakout, kita akan target buy di sini lah. Buy TP sampai ni. Ataupun ada kemungkinan juga dia sampai sini kan. Ni pun kena hormat dia juga kan. Okay. Kalau sell sampai mana? Okay. Kalau kita nak sell, jauh kan. Okay. Yang saya nampak ada satu kawasan sini, yang ni. Okay, dan juga kawasan sini. Ni saya tanda ni lah sebab nak kena halusi kan. Okay. Ni yang saya nampak tentang ikat.
So pair seterusnya daripada Dawn adalah EA. EA So EA minggu lepas, okay, saya ada share, saya nak share, saya sell EA. Saya ada sell EA saya tak ingat. Okay. So saya kata saya tunggu dia breakout dulu, baru kita akan sell. Nampak tak? Bila dia breakout, dia test balik dan dia buat penurunan. Dia ada breakout pula kawasan saya ni So dia dah turun dan turun dan turun lagi So apa nak berlaku pada minggu depan EA ni? So macam biasa kita tandakan sebagai support. Satu support, resistance satu. Okay. Lagi sini satu. Lagi dia ada sikit sini satu. Hati-hatilah. Okay. So untuk EA, sekejap saya tunggu next support kan. Dah cari support, nak cari next support kan. So next support dia, tu dia halusnya. Okay. Dah sampai itu. Okay. So susah nak buka daily lah. Saya tak mahu buka daily, kamu clear pula. Kita cari TPD daily ada. Bukan, kita cari next support sebenarnya. So kalau kita tengok sini, okay, next support kita ni lah. Okay. So sekarang ni apa yang berlaku di EA. Okay. So kalau tengok kamu nampak price dah buat satu kenaikan. Nampak? Dia buat satu tangga kenaikan. Okay. So apa akan berlaku? So minggu depan EA sebenarnya akan cari buy lagi. EA akan cuba untuk buat buy as long dia tak break ni. Okay, bila dia break ni, automatic kita akan cari sell. Okay, support merah ni. Okay. So price akan cuba buat buy. Okay, mungkin dia akan datang test sekali lagi resistance ni. Okay, untuk minggu depan dia akan test sekali lagi resistance ni. Okay. Dia break ni, automatic kita akan tahu dia akan cari sini. Okay. Kita tengok sini. Kita akan tengok kat sini pula apa berlaku. Kalau dia break ni, so dia akan cari mana lagi. Okay, mungkin dia akan cari kawasan ni pula. Sebab banyak tool lah. Dia EA ni banyak tool untuk tunggu kan. Okay. So kita penting kita tunggu lah reaksi candle. Kalau dia buat structure penurunan dah, kita boleh sell sampai sini lah kan. Kalau saya lah. Okay, kalau kamu tu pulang lah. Okay. Sebab mode buy dia, betul-betul buy dia bila dia breakout ni, baru kita boleh cari buy dengan penuh bergaya. Tapi as long dia tak break ni, hati-hati. Sebab kemungkinan price anytime dia boleh turun dia boleh broke kan. Maksud dia daripada ni dia boleh turun kan. Best yang guna benda ni. Okay. So dia boleh turun kan. Maksud dia anything boleh happen. Sebab tu hati-hati kita kamu boleh buy, tapi dengan hati-hati. Okay. Kalau kamu tanya saya lebih selesa nak tunggu sell lah. Tapi sebab kalau kamu nak tak ada pair nak entry, kamu jenis pair satu pair tunggu EA hidup cinta dan matiku hanya kena EA macam ada setengah trader macam tu kan. So tunggulah. Boleh lah tunggu. Ataupun buy dulu baru sell lah. Yang tu trader macam tu, yang mana trade satu pair ni sebenarnya dia lebih fokus untuk makan atas bawah. Dia akan follow dia punya trend. Kalau macam saya trade 28 pair. Okay, sebab tu jarang saya dapat makan atas bawah kan. Sebab saya fokus pada arah yang jelas untuk trade satu arah je. Okay, tu beza dia. Okay, clear tak? Okay. Saya tengok live hari ni bila sampai 100 tak sampai 100 je. Baru 40-50 kan. Mungkin one day kan sampai 100 lebih live kan. Yang tengok live kan. Itu alhamdulillah lah. Okay, so tengok pada ETF pula. So ETF minggu lepas, okay, saya menjangkakan price akan buat penurunan dulu. Okay, dia touch sikit. Ngamat touch tak? Okay. Kalau based on zone, dia tak. Saya tak tahu. Saya tak tengok. Mungkin dia tak touch. Okay. So kalau tengok daripada based on zone sini lah kan. Sebenarnya dia touch. Ngam-ngam dia touch. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia break lah.
So sekarang ni bila kita nak sell ETF ni, okay, untuk ETF ni, okay, yang saya nampak dia break ni, baru kamu boleh cari peluang sell. Okay, as long dia tak break ni, kita akan masih lagi fokus kita kepada buy. So ETF ni resistance dia kat mana? Kena tengok resistance pula. So tengok resistance sebelah pun dah jauh. So bukanlah daily kan, atau weekly pula kan, lagi dahsyat kan. So kalau buka daily, apa yang berlaku pada daily? So daily kita akan nampak apa? Dia di kawasan ni kan, di kawasan support become resistance become support, betul tak? Okay. Ataupun kalau kamu nak ambil lebih clear, kamu ambil resistance ni. Nampak lebih comel, betul tak? Ada tengah trader tanya, boleh ke ambil mana-mana pun? Boleh lah. Suka hati kamu lah, kamu nak ambil kat mana. As long kamu tahulah kenapa kamu ambil kat situ kan. Sebab benda tu dah kita just sebagai untuk marking kita ya. Okay, bukan kita nak buat decision untuk buy atau sell kan. Okay, so price dah buat rejection kat sini. Okay, so kalau kita nak buy lagi, kamu nak buy lagi ETF, kamu tunggu dia breakout ni pula. Okay, so next resistance dia, okay, saya tengok lagi kat daily. Mana cari? Mungkin next resistance sini. Okay, ETF ni dulu saya tunggu berbulan-bulan nak dapat trending dia kan. Sekali dia bagi trending, apa hati. Okay, so break ni baru kita akan buy. Nampak tak? Breakout bawah ni baru kita akan sell. Yang ni cara yang lebih selamat. So sell sampai mana? Kita mungkin boleh sell sampai sini. Okay, sengaja saya panjangkan. Okay, clear tak? Ada soalan bertanya tau. Ni bukan sekadar untuk analisa pair. Kalau kamu ada soalan berkaitan dengan trading, tanya je. Sebab time ni free. Siapa yang jumpa saya yang kena bayar. Okay, kalau dalam waktu saya live ni, insyaAllah free. Okay, kerana masa saya tu berharga. Okay, so daripada Akashah Ash, okay, minta pair. Kenapa tak tulis semua GBP kan? Okay, GA, GN, GJ, GU. Lah min. Okay, Akashah GA, peminat GBP So kita tengok apa yang berlaku pada GBP. Okay, minggu lepas saya tak analisa GBP, saya rasa. So kita tengok, kita tandakan sini sebagai satu support, betul tak? Ni adalah support dia. Okay, dia masih fail break ni support. Okay, so resistance dia mana? Okay, so sini ada satu resistance dia. Okay, GA ni senang je. Breakout ni buy sampai mana? Buy sampai net resistance dia. Okay, sekitar ni lah. Kadang trader tanya saya, TP sikit sangat lah cikgu. Tengoklah, as long kalau berbalik, entry. Kalau tak berbalik, jangan entry. Okay, sebab kamu saya analisa pair kamu minta kan. Saya tak bagi analisa pair saya kan, sebab tak sempat nak bagi pair saya kan. Okay, so kalau kamu nak sell, tunggu breakout bawah. So breakout bawah, TP kat mana? TP kat mana? Kita cari pula kawasan support dia. Sebab jauh kan, tak nampak kan. So sebab tu kita cari So kita tunggu dia breakout. So bila dia breakout, baru kita akan buat keputusan untuk sell. So apa nak buat dengan GA, tunggu je lah. Okay, just tunggu saja. Okay, saya menayang. So ini yang saya buat tentang GBP AUD Okay, so seterusnya adalah pair GN GBP NZD.
So GN sama juga, okay. Okay, GN bila dia breakout ni kita akan sell kan, betul tak? So minggu lepas ada trader yang tanya saya, ada PM saya yang tanya pasal GN So saya dah jawab, as long dia tak breakout kawasan ni, so kita akan buy. Alhamdulillah lah, dia pun turun dan turun dan turun lagi So untuk next GBP, apa yang kita nampak sekarang ni adalah, kalau kita first sekali kita akan tanda, misalnya apa-apa pun tanda low support resistance. Yang tu adalah stat saya yang first kan. Selalu saya ulang benda tu. Kamu tengok saya punya live ni, janganlah kamu tengok dengan tengok saja kan, sambil makan koci kan. Tengok tu sambil pegang pen nota ke apa nak catat. Okay, tengok macam tonton movie. Result kamu pun saya tak tahu macam mana. Tapi saya tahu kamu semua hebat-hebat, semua dapat profit yang hebat-hebat kan. Maksud dia, saya harap lah apa yang kamu dah ni, kamu dapat belajar enggak lah. Okay. Kena saya manusia juga kan, jenaka saya juga. Tapi time trade kita mesti seorang yang profesional. Sebab kamu kena faham, trader ni merupakan satu pekerjaan white collar kan, bagi saya lah. Sebab kita melibatkan transaksi bertrilion satu hari. Mana-mana company pun tak akan dapat fight. Walaupun even dia lawyer ke, dia doktor ke ni pun, dia siapa-siapa ke, CEO ke apa ke, kalau dia tak dapat involve dengan market yang bertrilion, kita ni hari-hari, boleh kita tiap hari tiap hari kita menghadap market bertrilion ni, sebenarnya kita adalah trader yang profesional. Kita sebenarnya adalah trader ni adalah pekerjaan yang profesional. Okay, yang sangat-sangat profesional. Sebab kita boleh baca market, kita boleh buat pergerakan pasaran, dan make sure kamu trade pun dalam profesional. Tak boleh trade dengan lebih kurang santai, lebih kurang kan. MC tak apa, esok dia pulai. MC tak apa, esok dia pulai, tak apa, model kecil kan. Kalau kamu sendiri tanam kamu punya fikiran macam tu, sampai bila kamu takkan berubah? Percaya saya. Sampai bila kamu punya result akan yang yuk itu. Make sure ambil serius benda ni. Okay. Sikit boleh tiang. Okay. So okay. So sampai mana saya lupa. So GN kita nak support resistance. So kita akan tengok support dia kat mana lah. If dia break ni, kita akan cari sell lagi sampai mana. Okay, mungkin ada sekitar ni. Okay, berhampiran dengan dia. Okay, so sekitar ni. Jauh pula ya. Dia buat macam mana dia jauh macam tu kan. So hati-hati kalau kamu nak sell GA, saya nasihatkan IGN. Okay, kita tunggu dia breakout dulu, baru kita sell. Okay, breakout dulu, baru dia sell. Okay, as long tak breakout, hati-hati. Sebab kemungkinan price boleh bounce balik naik. Dan kita akan buy bila dia breakout resistance. Okay, dia breakout resistance ni, kita akan buy. Ni resistance mana? Ni tu kat mana? Ni yang saya tanda ni. Okay, baru kita akan cari buy. Okay, ni satu tip untuk kamu lah. Clear? Clear tak Akasha? Bagi like sikit ke? Love lah. Okay, so next pair daripada Akasha adalah GJ. saya dah rasanya dah cakap tadi, Irham dah tanya. So GJ ni kita akan tunggu more kepada breakout, sama ada dia breakout atas atau breakout bawah. Tapi kalau breakout bawah ni baru kita sell kakao. Breakout atas kita akan tunggu dia buat retracement untuk buy. Okay, untuk GJ. So next adalah GU. GU saya tak buat lagi analisa. So minggu lepas punya GU analisa saya, okay, saya menjangkakan price akan membuat kenaikan. Alhamdulillah price dah buat kenaikan, dia break dan okay, dia buat naik. So next apakah gua? Ni sebab punca kenapa saya TP sini Okay. So sekarang ni apa yang berlaku pada GBP USD. Okay, kita nak buy ni sampai mana kurs? Okay. Ni yang kadang-kadang trader terkena kan. Satu kali test, dua kali test kan, tiga kali test dia turun. Tiba-tiba tiga test dia turun. Okay. Tambah pula tiba-tiba pula ada pula pinball ni yang kita pun target nak sell lagi kan. Sebab tu hati-hati. Okay. So sekarang ni price dah break ni, apa akan berlaku? Bila dia break ni, dia akan cari net resistance. Yang tu je. Tak perlulah kamu nak cari peluang sell kan.
nak tanda nak tambah layer kan, hati-hatilah. Sebab dia dah break, dia dah clear, bagi movement yang clear untuk buy. Kenapa kita masih nak ni, walaupun dia naik setinggi gunung pun, okay, kita stay fokus kepada buy. Okay, market dengan trending kamu nak cari sell lagi, penat. Clear tak Akasha? Saya ternampak light kan. Kamu tak clear lah. Kalau saya seronok seorang saya jadi shock sendiri kan. Tak best juga. Clear alhamdulillah. Okay, so ni adalah okay, so resistance dia dah break, so kita akan tunggu dia test. Okay, so tanda support ni bukan apa. Support ni bila dia break support ni, baru kita kamu boleh sell. Okay, ni sebagai penanda arah. Break yang ni automatic GU akan jadi downtrend. As long dia tak break tu, dia tak akan jadi downtrend lagi. Okay, so analisa saya ni based on apa yang saya nampak dalam 1 minggu. Kalau kamu nak swing 1 minggu saja. Okay, saya tak baca lah kamu nak nampak sampai bulan depannya movement kan. Saya baca untuk apa jangkaan pergerakan 1 minggu. So break ni baru kita akan cari untuk sell. So net resistance dia kat mana? Jauh kan. So kita bukan ready kan, nak tengok TP kan. Okay, so TP yang kita nampak adalah di sekitar sini ada satu. Okay, hampir-hampir je. Okay, so satu sini kan. Sini best sebab jauh. So trader tanya, ni coach dah test ni kan, takkan dia turun? Okay, betul, dia test anytime dia boleh turun sebab dia test kan. So saya akan stay tunggu dia breakout ni untuk sell. Sebab sekarang ni kita tak ada sebab nak buy, sebab dia dah test betul tak. So tak ada sebab lagi kita nak buy. As long dia breakout ni, baru kita akan cari buy bagi. So GU tunggu breakout ni, resistance ni baru kita akan cari buy. As long dia tak breakout resistance ni, hati-hati kamu nak buy. Okay, sebab hati-hati. Okay, sebab kemungkinan dia boleh turun kan. Dan lebih confirm yang turun bila dia breakout ni. Kita tahu mode down adalah mode downtrend. Okay, kamu boleh sell sampai sini. Simple saya guna. Okay, untuk GU. Clear tak? Okay, so untuk semalam juga, okay, saya selingan sikit lah. Okay, semalam pun saya dah launching saya punya ebook. Okay, siapa yang berminat untuk dapatkan ebook, bolehlah PM saya punya admin. Dan juga saya buat dalam ebook tu, saya tak buat lah ebook tu seperti ebook lain. Bukan, tak ada. Ebook tu normal, benda yang biasa. Tapi yang special kat situ, saya tak sekali, siapa beli ebook dengan saya wajib ambil mentorship dengan saya. Saya akan bagi free include mentorship lah. Okay, 2 bulan dengan saya. Maksud dia mentorship one by one dengan saya. Maksud dia macam ni, tiap-tiap minggu kamu akan tak analisa pada saya, dan saya akan verify untuk kamu based on pemahaman kamu dengan ebook. Time tu saya akan tengok sama ada betul tak betul apa yang kau faham tentang ebook yang saya tulis tu. Okay, dan seminggu sekali, mungkin pada Selasa dan Rabu, kamu akan dapat live lah, satu live trade dengan saya. Seminggu sekali lah yang tu untuk tu. Dan seminggu sekali pada hujung minggu. Konsep dia plan your trade, plan your trade, dan follow you punya plan. Itu konsep saya punya mentorship saya. Okay, sebab saya rasa yang ni dapat bantu trader lah kalau saya buat more lah. Sebab kadang-kadang trade ni bila berhadapan dengan market, waktu belajar okey, tapi bila berhadapan dengan market, kamu dah jadi tak tenteram. Yang tu perlukan guideline yang lebih detail lah. Dan yang saya dapat adalah secara one to one lah dengan kamu. Okey, selingan. So habis yang tu, Ya Azam, amin. Erosini okey. Hafizuddin Subri, EA saya rasa saya dah tadi EA alhamdulillah dah. Okay, so EA macam tadi, kita akan tunggu dia mungkin dia akan buat kenaikan dulu sebelum dia buat penurunan. Kita nampak kan movement dia clear yang ni kan. Movement dia clear. Kalau kita nak buy pun, kita akan tunggu dia breakout ni. Okay, kita nampak kan penurunan dia pun bear penurunan dalam skala momentum kan. Dan kemungkinan pada akan buat kenaikan dulu untuk buat penurunan. Tapi kalau dia breakout ni, kamu
Maksud dia akan buy. So nak lebih selamat, kita tunggu satu arah, tunggu sell kan. So carilah sell di level-level ni. Itu lebih selamat. Okay. Okay tak Hafizuddin? Okay. Mujur saya dah analisa. Okay. Daripada Nafas Enko, Assalamualaikum tuan, minta tolong tengok EA. So ni adalah EA Euro AUD So kenaikan dia ni adalah kenaikan, mungkin kita boleh fokus kepada untuk level-level sell, tapi hati-hati. Okay, walaupun kamu nak sell, okay, jagalah MAM, janganlah kamu sell kan. Sell layer naik lagi sampai zone ni, layer Z ni. Sejauh mana saya buat analisis, sebagus mana saya buat analisis pun, coach kalau siapa buat analisis pun, dia tetap manusia. Itu kamu dah faham. Saya pun view saya panjang view, tapi view saya ni mungkin tak sama dengan big player kan. Kamu kena faham tu. Sebab tu market kita tak dijaga. Yang boleh jaga adalah apa? Account kamu. Tu satu. Okay. Lepas tu saya selalu cakap kamu buat backtest. Ada pula tim Wishuan dulu sekali. Dan dia cakap kat saya kan, coach, dia kata market kan minggu depan kan lain, tak sama minggu lepas kan, tak sama minggu sebelum ni. Kenapa kita nak buat backtest? Buang masa je. Better kita buat forward test terus kan. Okay. Saya cakap dah satu je, selagi kamu guna strategi yang kamu dah guna beratus tahun, kamu masih guna candlestick yang dah guna 100 tahun, kamu masih guna SNR yang dah guna beratus-ratus tahun, selagi itulah kamu kena buat. Maksud dia, selagi itulah market masih, kamu kena uji pada market yang kena buat backtest kan. Selagi, sebab kamu tak ubah strategi, lainlah kamu buat strategi baru. Okay, market dynamic sebab strategi baru, tak ada masalah. Tapi market kamu market menggunakan candlestick, market masih menggunakan chart pattern, market masih menggunakan SNR. So kamu kena buat backtest lah untuk supaya kamu biasa dengan market. Sebab ada trader, bila dia study, dia okay tau. I faham. Tapi bila masuk market dia blur. Sebab apa? Chart dia bergerak kan. Sebab tu menunjukkan kita ni kurang pendedahan daripada segi live trade. Okay. Saya ni banyak lanjut kan. Okay, Muhammad Muzakir, semalam join webinar Tip Baik Sifu. Alhamdulillah. Untuk webinar, InsyaAllah next week saya akan buat. Sebab saya punya plan webinar sebenarnya nak 100 orang. Lepas tu yang tak register terlebih 100. Tak apalah, kita buka limit sampai 150. Lepas tu terlebih pula 150. Jadi 180 lebih So yang mana tak cukup tu, saya akan buat untuk webinar yang tak cukup tu lah. Okay. So siapa yang masih nak join, boleh lah untuk join. Sebab situ bukan kepada teknikal, tapi lebih kepada psikologi. Kenapa kita masih lost. Kadang kita tengok teknik dah clear kan, sifu semua dah buat ribuan, berpuluh ribuan dapat withdraw kan. Tapi kenapa kita masih tak dapat withdraw dengan teknik yang kita guna? Next time kita akan tahu kenapa, kat mana lubang bocor ni. Okay, Jeff Aichendor clear, terima kasih, thank you. Muhammad Daniel, GU. Okay, GU saya dah analisis. Okay, so untuk GU, kita tengok analisis saya ni. Okay, saya akan tunggu dia breakout lagi untuk dia buy. Okay, as long sekarang saya takkan buy dan takkan sell. Sebab saya nak tunggu sell, saya akan tunggu dia breakout ni. Tu lebih selamat, lebih tenang jiwa dan raga. Okay, sebab kat sini dia ada resistance, dia ada test resistance ya. Okey, ada kemungkinan dia akan boleh turun dan ada kemungkinan dia break resistance, dia akan naik lagi tinggi. Itu apa saja boleh berlaku. Okey. Agenda clear cikgu, terima kasih. Alhamdulillah. Kenapa tuan Tan grade gold? Mungkin tak grade, tak trade gold lah. Muhammad Alif bagi saya gold ni volatile sebab tu saya tak minat nak trade gold. Maksud dia tu, sebab saya dah analisa 28 pair actually. So currency ni pun dah bagi saya cukup duit Kenapa saya nak trade lagi tambah itu sebenarnya. Saya lebih selesa dengan currency actually. Sebab community ni kadang dia lebih bergantung kepada speculator, dia punya news apa semua So saya lebih selesa dengan currency. Itu. Kamu cuba buat pening sama ada kamu extract kamu punya history account NT4 kamu kamu tengok kamu banyak loss di gold ataupun profit di gold. Kalau kamu banyak profit di gold, teruskan. Kalau kamu banyak loss di gold,
better kamu berpindah arah. Sebab kamu kadang-kadang kamu kena faham. Kadang-kadang kamu tak sedar. Kadang gold tu bagi kamu sebab dapat profit 100 USD kan, tapi dah bagi kamu rugi 900 USD kan. So tak berbaloi lah. Tu make sure trader kena ada journal. Okay. Omet, GA dan GN. GA dan GN. GA, okay, GA, okay, saya dah analisa. Kita akan tunggu pada breakout. Okay, GA senang je, Omet. Kita tunggu breakout ya. Sama ada breakout A atau breakout A bawah. A atas, A bawah. Resistance kita akan buy, breakout support kita akan sell. Okay, bukan kita buy di support ataupun sell di resistance, tapi kita akan buy di resistance, sell di support. Tunggu dia breakout lah. Okay, saya rasa okay. Lepas tu GN sama juga. Saya rasa GN pun sama. Kita akan stay tunggu breakout. Breakout A kita resistance kita akan buy, breakout support kita akan sell. Lebih selamat untuk GN. So daripada Suhaimi Suwaiti, webinar semalam terbaik, rugi siapa tak join. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah nanti saya akan buat lagi. Encik Fitri, ada guna US Index untuk sebagai reference? Secara jujurnya saya tak gunakan US Index sebagai reference. Saya just sebab bila you guna US Index, macam contoh bagi saya lah, ni pendapat peribadi saya. Okay, tak sama lah dengan orang lain kan. Sebab kalau contoh saya guna US Index, contoh saya nampak USD menguat kan, automatik kita akan fikir kita akan buy SSS USD, buy USD SSL kan, UJ apa kita akan buy, UCF kita akan buy, UK kita akan buy, dan kita akan sell EU, GU semua kan. Tapi kita tak tengok indeks lain pula. Indeks pair lain, indeks pair mungkin walaupun USD kuat, tapi GBP lebih kuat pada USD. Mungkin. So, GU akan naik walaupun time tu kita target sell. Sebab bagi saya tu, benda tu dah mempengaruhi saya punya mindset lah. Oh, saya punya otak dah fikir, USD kuat. So, kita akan sell semua pair USD. So, kita akan buy semua pair USD. So, time tu dah, bagi saya tu dah, sebab saya lebih percaya apa yang saya nampak atas chart. Yang tu saja. Walaupun pair berbeza-beza, tiap pair tu berbeza. Sebab tu kadang kamu nampak saya punya analisa, kadang saya buy GU, saya sell GCAT, ataupun saya sell GCF, saya sell GA. Kadang benda tu berlaku. Ya, walaupun kadang kena stop loss pun, bagi saya benda tu okey je. As long kamu jaga kamu punya risk kamu. Zainal, EG EG lama tak minta EG tak. Minggu lepas dah minta EG. Okay, so minggu lepas price dah turun kan. Okay, nampak dia dah breakout. So dia buat penurunan. Dia sampai sini nampak level ni. So dia naik balik, nampak. Best lah level-level ni. Kita pilih dia naik sampai sini, nampak. Sampai level ni dia turun balik kan. So apa yang berlaku pada EG? So EG ni, kalau kamu tengok sepintas lalu, kamu nampak apa? Okay, kamu nampak head and shoulder betul tak? Okay. So, kenapa saya punya line hilang Okay. So, sekarang ni price turun. So, kalau kamu nak turun lagi, nak sell lagi EG ni, kamu tunggu dia breakout dulu. Okay, tunggu dia breakout ni tu. Okay, baru kamu boleh sell. Tapi kamu kena hati-hati sebab tak semestinya dia akan test sampai sini. Kadang-kadang ada jahatnya market ni, dia naik sampai sini baru dia turun. Dia naik sampai sini baru dia turun. So, as long dia tak lepas nombor 5 ni, as long tu kita akan cari peluang sell. Yang tu kamu kena hati-hati juga. Market. Okay, so saya akan selesa. Untuk EG saya akan selesa tunggu dia breakout. Walaupun dia dah buat structure hand and shoulder lah apa, dia breakout dulu, baru kita akan cari sell. Okay, so sell sampai mana? Okay, ni adalah support yang jelas lah kita nampak. Okay, tapi kamu kena ingat lah. Okay, tak mesti dia turun terus kan. Kadang-kadang dia singgah dulu, dia ada sini sebagai dia punya ni kan. Kadang dia singgah sini, dia buat apa? Dia buat retracement dulu, dia naik dulu kan. Take time. Okay, dia naik dulu sampai ni, dia turun balik sampai ni kan. Yang tu pun jadi juga. Kadang dia naik sampai atas ni, baru dia turun balik kan. So, yang tu adalah perjalanan market lah. Tapi perjalanan yang kita nampak adalah
Dan sinilah dia punya destination, insyaAllah akan sampai. Okay, unless dia ada breakout ni, yang tu kita jadi buy pula. Okay, Zainal, clear tak? Okay. So itu adalah pair Euro GBP yang saya nampak. Good lah, good pair lah bagi saya untuk next week. Euro GBP ni adalah good pair lah sebab kita tunggu breakout. Okay, so kita akan cuba cari sell lagi. So OMAC head and shoulder, betul, EG berlaku head and shoulder. So UJ okay, UJ macam minggu lepas saya target apa? Okay, saya kata kalau dia buat reaction kat sini untuk sell, dia akan turun sell kan. Okay, tu dia tak turun sell. Okay, dia breakout kan, dan breakout dia tu memang breakout melampau-lampau lah. Maksud dia naik, dia break kan. So price dia trending kan, janganlah lawan dia kan. So apa akan berlaku pada UJ minggu hadapan? So seperti kita nampak kat sini, okay, price dah sampai sini adalah kawasan support dia. Resistance. Coach teruk lah, support resistance tak tahu lagi kan. Tu lah nombor. Dah terlalu guna kan, support resistance. Kamu jadi trader, kamu untung lah, sebab boleh kata tiap-tiap hari kamu akan cakap satu trade. Kalau kamu kerja, ada hari-hari kamu nak cakap pasal kerja kamu, kan? Ada hari kamu tak mau cakap kan. Tapi dah jadi trader kan, macam saya lah trade kan, hari-hari pasal bercakap tentang trade. Boleh kata hari pasal buka chart. Kalau kadang saya tak buka chart, tiba-tiba ada orang tanya saya pasal buka chart pula, tengok kan. Tu ni adalah dia punya kawasan apa? SBR, lebih SDR tidak untuk movement ni Okay. So untuk UJ apa yang berlaku? Okay, so so ni adalah kawasan dia punya support dia. Sorry, resistance bukan support, dan ni adalah support dia. Okay, so untuk UJ sorry satu lagi, ni saya lupa, saya terlepas pandang. Tengok. So untuk UJ saya nak, okay, kalau kita nak dia naik lebih, movement lebih cantik, okay, dia akan test ni dulu sebab dia dah break ni kan. So dia dah break ni, kemungkinan price akan test ni dulu untuk buat kenaikan. Okay, kenaikan sampai mana? Kenaikan sampai sini. USD minggu saya tengok tadi semalam, minggu lepas GU naik kan. So kenapa UJ naik That's why lah benda tu. Sedangkan sepatutnya USD lemah kan. Tu jadinya implikasi kan, bila sebenarnya JPY lebih lemah daripada USD kan. So sebab tu that's why lah saya tak guna index. Wujud dah contoh Okay, so kemungkinan price akan test. Selagi price dia tak break ni, selagi tu kita akan cuba cari peluang buy. Okay, so untuk UJ lah, maksud dia mostly cari peluang buy lebih selamat daripada cari peluang sell, as long dia break ni. Bila breakout ni, ataupun dia buat satu structure yang jelas lagi, ataupun dia buat satu structure jelas, maksud itu dia buat satu ni kan, pump kan, yang tu kita nampak lah dia untuk turun kan. Yang tu adalah terbatas lah strategi buy kita. Tapi as long dia masih dalam keadaan macam ni, kita masih anggap sebagai buy. Okay, dia dah breakout dia punya ni, satu support ni. So dia dah sampai resistance ni, mungkin dia akan test dulu, kita tengok apa berlaku kat sini. Ataupun dia boleh test bawah lagi untuk kita cari peluang buy. Yang tu. Okay, so yang ni yang saya nampak tentang UJ. Battery slow sikit. Okay, Muhammad Syazwan, alhamdulillah cikgu terbaik halalkan ilmu cikgu yang dicurahkan pada saya ya. Okay, saya halalkan. Muhammad Syazwan ni baguslah, antara salah seorang saya punya best student saya lah. Okay, dia pernah PC apa, personal coaching dengan saya waktu sebelum PKP. Kalau kamu nak tanya, tengoklah, tanyalah dia. Dia tahu lah macam mana saya ajak. Saya dengan dia dulu 4 hari 4 hari 3 malam. Saya tak ingat, lebih kurang juga 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam. Mengadap saya kan, pagi sampai ke petang, pagi ke petang, sampai apa,
Sampai pagi sampai ke malam, pagi sampai malam kan. Sampai muntah-muntah. Nak trade kan. UCAT cikgu. UCAT lah. So tengok UCAT. So UCAT ni saya punya saya dah analisa UCAT kan. Sorry. Saya dah analisa UCAT. So UCAT kita akan tunggu dia lebih kepada breakout strategi. Maksud dia tunggu dia break atas kita akan buy, breakout bawah kita akan sell. Breakout sell kan, breakout support kita akan sell, breakout resistance kita akan buy. Okay, sebab dia akan jadi resistance become support, support become resistance. Yang tu lebih selamat untuk UCAT. Okay, hello. So Muhammad Syazwan, hidup cinta dan matiku dengan EA kan. Memanglah kan, bila sebab ada certain pair tu kan, macam EU satu kesukaan ramai orang, GU, GJ maknanya hidup dengan satu pair. Kalau kamu tanya trader-trader otai yang mana dah 50-an semua tu, banyak satu pair, dua pair daripada attack sebab daripada faham karakter pair tu. Daripada dah masak macam saya tak masak sebab saya tamu akhir saya 28 pair kan. Okay. Clear down masih CY tuan CY. CY apa? Chef CHFGPY kamu yang short form. Jaafar Z Chef GPY tu maksud kamu kan. So untuk Chef GPY apa yang berlaku Chef GPY? So dia pun kamu nampak kan, dia buat skala dia buat kenaikan, okey. Dan ni adalah merupakan resistance yang mana dia masih belum break lagi. Okey. Satu kali test dan datang dua kali test. Okey. So apa yang berlaku sekarang ni? So untuk UCHEF ni Chef ni GP1 ni saya nak tunggu. Kalau saya nak buy, saya akan tunggu dia breakout dulu. Okay. Dia breakout dulu, baru saya akan buy. Okay. Tunggu breakout dulu, baru kita akan buy. Okay. Kalau nak sell, saya tunggu apa? Saya tunggu dia breakout dulu. Breakout juga. Kacau. Okay, maksud dia saya tunggu dia buat satu structure dulu. Dia buat kenaikan balik dan dia buat penurunan yang breakout macam ni. Contohlah dia breakout macam ni. So baru kita akan cari sell. Tapi hati-hati sell macam ni sebab dia punya movement masih dalam keadaan untuk dia dalam keadaan kenaikan kan. So mungkin okay. Macam ni. Ni kawasan adalah kawasan support kawasan support become resistance ni lah. Okay. Yang saya nampak. So support kecil ni apa? Ya, support kecil ni juga merupakan kawasan-kawasan support lah. Yang ni dia boleh hadap dulu. Okay. Sebab tu kita tunggu dia breakout dulu. Support. Okay. Support breakout. Dan kita akan cari peluang sell untuk ni. Tapi dia breakout atas, kita akan cari peluang buy. Yang tu. Yang saya nampak tentang Chef J. Banyak tunggu breakout ya. AN, AUD, NZD. Okay, tengok pada AN So AN, NZD, AUD, NZD. So kita tengok pada NZD USD ni apa? So kalau kita tengok dari segi support resistance dulu, first kali kita tandangkan support dulu. Dan resistance dia ada. Okay. So apa? Maksudnya kita nampak ini kan. Yang ni adalah price dah breakout ni. So ada kemungkinan besar price akan test ni untuk buat kenaikan. Kita akan cari peluang buy lagi AN ni dalam masih mode buy sebenarnya. Mode buy trend. Mode uptrend. Okay. Selagi dia tak break ni. Dia break ni automatic jadi mode downtrend. Okay.
So AN ni kita akan cari peluang buy. Untung lah, maksud dia buy di hujung-hujung ni kan. Kalau dia kata level Fibo ni dah 8 dah 76 ke, level lah sampai 100 kan. Mungkin kita boleh buy dengan low risk lah, maksud dia tu kan. So kita akan cari peluang buy apabila price dia buat structure kenaikan lah. So kita cari peluang buy lah. Tapi as long dia tak buat structure kenaikan, jangan buy lagi, relax lah kan. Tak buat tanda-tanda engulfing ke apa kan, ataupun dia break ni, jangan buy lah ha. Okay, so AN kita akan fokus kepada buy. Okay, sampai sini dulu. Lepas tu baru kita buy. Kalau sell breakout ni, automatik kita akan tukar jadi strategi sell. Sampai mana sell? Sampai sini. Okay, ada dua pilihan lah, sama ada sell atau buy. Bila kita akan sell, bila dia breakout ni, kita akan cari sell. Okay, clear. Cik Epic, Cik Nawan clear. Rozia Mak Teh saya. Nanti Mak Teh pergi rumah belajar. Mak Teh main rumah, boleh lah belajar. Mainlah belajar. Nanti anak saudara bagi invoice je lah. Aiman Razwan Azra, moto trade untuk konsisten. First, reward later. Apa-apa kamu nak trade, make sure kamu trade dalam keadaan AR. Okay, make sure kamu trade dalam keadaan yang risk reward kan. Maksud dia berbaloi risk reward. Kalau tak berbaloi, jangan trade. Berbaloi tu atas kamu lah. Kalau kamu rasa reward satu dah berbaloi, tu terpulang lah. Tapi saya minimum 1/2 lah. Sebab yang tu buatkan saya masih konsisten lah, walaupun market dalam keadaan susah. Yang tu. Yang penting hujung bulan withdraw. Alhamdulillah. Okay, nak tahu rahsia, kamu boleh risik dengan Syazwan. Itu bulan mana dia lah, nak beritahu lah. Itu. So Muhammad Zulkifli Osman, UJ saya dah alhamdulillah dah. Okay, UJ saya akan tunggu dia breakout untuk kita cari peluang untuk kita buy. Okay, sama ada dia breakout, dia buat retracement dulu, dia breakout, ataupun dia breakout dulu terus kita buy. Itu. Okay, so UJ masih dalam keadaan mode untuk buy. Yang tak menguatkan minggu depan ni. Okay, GJ. Okay, GJ saya dah analisa. So GJ ni lebih kepada tunggu kita buat breakout. Okay, mode dia sebenarnya GJ ni adalah mode untuk buy. Tunggu breakout, buy. Maksud dia bila breakout kita akan buy. Tetapi hati-hati. Okay, bila price breakout merah ni, dia dah jadi mode untuk sell. Okay, so saya tunggu dia breakout dulu, baru confident untuk cari peluang buy. Tapi as long tak breakout, hati-hati sebab kemungkinan price akan cari sell. Tapi saya takkan sell kat sini. Saya akan sell, tunggu dia breakout dulu, baru saya cari sell. Itu beza dia. Okay, so thank you masih Rose dah, GJ, Mac, AJ, AJ minggu lepas saya dah buy. Saya dah tanda ni siap. Minggu lepas saya dah buy AJ, Alhamdulillah TP, dengan stop loss lebih kurang 20 pip saya buy. TP 100 pip. So reward saya 1/5. So berbalik untuk saya trade. Yang tu kita nak kan. Satu kali saya punya TP dah boleh cover 5 saya punya stop loss. Berbaloi lah tu. Kalau saya gunakan 1% risk, saya dapat 5% daripada, maksud dia 5% daripada untung daripada AJ saja. Tu kalau 1%. Kalau kamu guna 3%, kamu darab sendirilah. Sebab tu bestnya trade menggunakan risk reward ni, berbanding kamu trade based on pip. Okay, so untuk AJ, tekak pedih. Kena minyak asam lah. So AJ apa yang kita nampak? Okay, ni saya tanda. Ni saya nampak satu lah. Actually chart pattern lah saya nampak. Okay, so AJ dia ada breakout kan. Satu. Main mana aku chart pattern. Okay, so sini adalah satu support. Okay, as long dia tak break ni, as long AJ tak break ni, kita tak akan cari sell. Okay, so resistance ni mana? So jauh sangat.
So kita tengok So sekarang ni price dalam keadaan satu resistance lah, dalam kawasan resistance Saya tanda sini lah. Okay, dia break lagi kat resistance ni. Okay, dia tak break lagi satu resistance ni nampak tak? Dia tak break So ni adalah satu resistance dia lah, kita tandakan sebagai satu resistance dia. So kalau untuk kamu buy AJ, kamu nak buy lagi AJ, kamu tunggu dia breakout lagi. AUD semua ni turun kan, tapi AJ nak naik Okay, kamu tunggu dia buy ni, kamu tunggu dia breakout ni, baru kita buy. Okay, as long tak breakout, hati-hati nak buy. So nak buy sampai mana? Buy sampai net resistance. So sebab saya tak nampak tadi di H4, AU4 tak nampak, so kita carilah resistance di ni pula, di daily kan. Daily tak jauh lah resistance dia. Dekat dekat sangat. So tunggu dia breakout ni pula. Nak buy lagi kan. Tunggu dia breakout resistance ni, lagi boleh buy. Lagi buy. Buy sampai mana? Yang ni kita cari buy jauh-jauh sikit. Okay, buy sampai sini. Sini satu resistance Okay, kamu kalau ni kamu teropong nanti kan. Ni saya bagi satu marking je lah. Okay, maksud dia kita boleh buy sampai sini. Senang. Break dua-dua resistance tu, boleh buy dengan aman lagi. So kalau anda kata price tu turun, dia breakout bawah ni, kamu cari sell lah, jangan cari buy lagi. Okay, boleh clear untuk AJ. Soal saya pun dah jadi lain EU. Okay, daripada EU daripada Omega EU saya dah ada analisa. So EU biasa kita dah tunggu analisa untuk breakout, sama ada dia breakout atas atau breakout bawah. Okay, breakout atas kita akan buy, breakout bawah kita akan sell, breakout support kita akan sell, breakout resistance kita akan buy. Okay, clear? Okay, saya punya energy low sebenarnya. So cikgu, macam mana nak tahu face breakout kat resistance atau support candlestick H4? Candlestick H4 nak tahu face breakout, saya gunakan konsep macam ni. As long price tu dia breakout body, adalah breakout yang clear. Kalau dia breakout just shadow, itu bukan rejection. Saya guna dua konsep tu breakout atau rejection. Saya tak gunakan face breakout ke, saya tak gunakan, sebab kita nak tahu face breakout, kita bukan tengok order kan. Maksud order saya tu tengok pada depth of market kan. Saya tak tahu ni face breakout ke apa kan. Yang saya tahu apa yang chart bagi. Dia bagi rejection, dia bagi rejection dengan breakout. So fokus pada dua tu je. Kamu fokus pada dua ni, insyaAllah kamu akan dapat lebih kepada ni. Yang menjadi masalahnya, kamu selalunya trader ni, bila dia letak sesuatu lot yang melebihi dia punya size, sebab tu dia tak ada terima bila dia kena stop loss. Dia kata ni fake breakout, ni fake breakout, ni fake Dan selalunya H4 jaranglah dia bagi macam tu. Dia breakout dia jarang bagi macam tu. Melainkan kamu terlepas pandang, kamu tengok dia mungkin dia dah breakout macam contoh tadi Tadi pair sebelum ni pair apa? CFJ kan? Okay, CFJ sebelum ni pair apa? AN tak scroll balik. Lupa dah. AJ cek AJ kan. Okay, contoh AJ ni Okay, mungkin dia dah breakout ni. Dia dah breakout resistance ni, kamu kata dah breakout lah, kita boleh buy. Tapi bila dia sampai di A ni, sebenarnya ada satu resistance lagi, dan dia reject dan dia turun. So bila dia turun, kamu kata ni fake breakout. Yang tu fake breakout ni fake breakout kan. Sedangkan ada resistance lagi kat situ yang kita tak nampak. Okay, so sebab tu better kita tunggu dia breakout semua untuk kita buat decision untuk kita buy. Contoh macam tu lah. Bagi clear tu, breakout yang clear, bukan breakout yang clear. Kita nampak jelas dia breakout. Okay, harap menjawab soalan pada Don Cikgu Muhammad Ani HF
So HF. So apa berlaku pada HF? Sekarang kita akan tanda sebagai satu support. Okay, ni support ni as long dia tak break support ni, kita kamu jangan kata-kata nak pergi cari sell. Okay, so macam biasa sebab jauh kan, saya cari daily lah, senang sikit. Okay, so sini kita nampak satu resistance tak? Okay, kita tanda sebagai resistance ni. Tapi ni adalah di daily ya. So kalau H4 kita akan buka H4 dan kita tengok lah. Okay, untuk kita betulkan dia punya, saya selalu ambil tu sebenarnya saya nak tanda sebagai betulkan saya punya zone lah. Sebab zone di daily kan tebal, so kita kecilkan lah jadi nipis kan. Barulah nipis, halus kan di H4 lah. Kalau di daily lah. So sekarang ni okay, senang je. Okay, price dah break ni kan, dia breakout ni, nampak dia breakout ni. So kita akan cari peluang buy. As long dia tak break ni, kita akan cari peluang buy untuk HF kan. So kita akan cari peluang buy untuk kita buy di sini. Buy di B ataupun dia turun bawah ni sikit lah. As long dia tak break support merah ni, kita akan cari peluang buy untuk HF. Itu saja. Okay, untuk HF clear? Okay, clear. Okay coach, terima kasih. Selamat semalam terlepas kelas. Okay, untuk next kelas saya akan umum untuk esok, buat register. Lepas tu saya akan bagi link masuk, kamu join group dalam link tu untuk saya bagi link untuk webinar. Okay, clear Sifu, terima kasih. EJ boh, Ahmad Husin, EJ. Okay, EJ. So minggu lepas EJ apa berlaku? Dia breakout, dia naik saya rasa ramai yang MC kat EJ minggu lepas. Yang saya dapat ni lah, dapat report lah. Report dari siapa? Report dari student-student juga lah. Okay, dia cakap saya MC lah, kamu MC? Tak salah. Saya MC cikgu, kenapa kamu MC? Lot size ganas sangat. Sebab selalunya kamu tanya MC tu selalunya berkaitan dengan kita sendiri. Market aja pun ada juga trader. Market teruk lah coach. Ya kah? Market teruk lah, kamu punya pengurusan kewangan yang teruk. Okay, so EJ, apa yang berlaku pada EJ? Kita akan tanda resistance dia. Mana resistance dia? Ada nampak? Tak nampak resistance kat H4. Tadi cari resistance kat daily. Okay, ada resistance kat daily. Dia bagi saya, kalau kamu follow saya punya live kan, selalunya mesti saya akan bermain di support and resistance sahaja. Saya tak sentuh pun benda lain. Saya nak bagi tahu kamu, sebenarnya kamu trade guna support and resistance dan candlestick ni on apa? Tool kan, satu tool yang tahu SNR je pun kan. Tool yang bodoh Allah, SNR tu dah kata tu dah lapuk kan. Actually SNR dengan candlestick ni lah yang bagi saya menjadi seorang full time trader. Yang mana saya punya, seriously, saya punya income saya 90% sebenarnya adalah daripada safe trade ni ya. Sebab saya bukan IB, saya bukan ni cuma boleh coaching 10%. Sebab saya bukan terima student hari-hari ataupun tiap bulan. Saya jarang-jarang ambil student. Okay, sebab bagi saya lebih selesa, hidup saya tak diganggu. Okay, tapi sebabkan oleh kerana saya punya last saya antara student saya tu minta saya expose kan, untuk bagi buat selalu live, buat selalu ni untuk expose, buat you boleh buat kan. So ya, saya cuba untuk keluarkan sikit lah muka saya ni kat luar kan. Kalau tak, mimpi kamu nak nampak muka saya. Dah lah, gurau-gurau. Tapi betul lah, memang lah, sebab dia banyak push saya. So saya pun follow je lah. Sebab saya, as long datangkan kebaikan as long saya tak ambil duit orang ke apa kan, tak scam orang itu, insyaAllah. So kalau, sorry, ni di daily lah. So kalau kita tengok di H4, sorry terlajak tadi. So kita nampak price dah breakout ni kan. Okay, dah breakout ni. So apa yang akan berlaku di EJ? So EJ masih ada lagi apa? Masih ada lagi ruang kenaikan. Okay, so walaupun kamu nampak dia dah buat pimba kat daily sebab saya tak trade based on daily, saya trade based on my H4. Sebab tu saya lebih percaya pada H4 punya movement. So apa yang saya nampak price sekarang ni, mungkin kemungkinan price akan turun test ni untuk naik atas lagi. Sebab kita nampak tadi ada apa,
ada resistance lagi kan. Okay, kad yang kita nampak tadi. So cuma hati-hatilah, kadang-kadang price pada Isnin tu dia ada berdekahan sampai sini. Dia tak buat retracement lah, dia terus naik. So waktu dah sampai sini, dia buat rejection kat sini, baru kita boleh decision untuk cari sell. As long tu jangan cari sell. Okay, sebab kalau kamu nak sell, kamu tunggu dia buat apa? Dia buat structure penurunan dulu, baru kita boleh sell untuk EJ. Okay, clear tak? Sangat clear. Ahmad Hussein clear tak? Bagi like sikit Ahmad Hussein kalau clear. Kalau tak clear, saya akan cuba explain lagi lah. Okay, so daripada Ahmad, tuan macam mana nak jaga emosi dan trading? Okay, nak jaga emosi dan trading, actually saya ada cerita semalam kat webinar, tapi saya cerita juga lah kat sini kan, sebab sini bagi saya tamu tanya lah apa nak tanya kan. So untuk jaga emosi sebenarnya, MM ni dia ada beberapa cara tau. Okay, so cara yang paling kita nak survive, nak tenang sebenarnya, kamu entry market dengan lot size yang kamu sanggup rugi. Kalau kamu ada 1000 USD, kamu sanggup rugi 10 USD, so make sure kamu cuma riskan 10 USD tu saja. Kalau kamu sanggup loss 50 USD, make sure kamu sanggup losskan 50 USD lah. Maksud loss tu, yang sanggup loss tu berapa? Berapa yang kamu boleh tidur masuk malam tu? Tak perlu bila pejam mata teringat floating. Kamu pejam mata tengok chart. Tu maksud dia kalau kamu dah sampai tahap tu, tengok bini pun nampak floating ke, yang tu memang berat lah maksud dia tu kan. Maksud dia kamu masuk size lot yang kamu dah sanggup loss. Sebab dia apa-apa boleh depend kepada diri kamu sendiri, berapa ketahanan. Ada trader, saya sanggup loss 1000 USD, tak ada masalah. Okay, macam saya punya persen, 1% saya mungkin 100 USD, ataupun 1% saya 200 USD. So saya sanggup loss 200 USD. So bila saya loss lah, tapi bila saya dapat reward balik, macam AJ kan, saya dapat 5 kali ganda, so saya punya tu lah. Jadi tu yang penting. Apapun nak jaga emosi tu sebenarnya lebih tergantung berapa yang you sanggup loss ke atas setiap kali trade tu. Tu satu lah. Okay, yang keduanya, kamu mesti kena ada right expectation lah. Maksud itu, apa yang kamu nak daripada market ni. Semua orang selalunya nak join forex adalah nak kaya kan. Tapi sebelum nak jadi kaya dengan forex tu, kamu kena macam apa? Yang tu kamu kena follow lah, belajar dulu, kelas dulu, dapatkan coach apa semua tu kan, dapatkan mentor apa semua, ataupun dapatkan technical yang bersesuaian dengan diri kita. Sebab kadang ada trader dia tak sesuai trade price action, dia sesuai trade dengan dia ada indicator. Ada trader tak tengok indicator, dia sesuai dengan price action. Tu masing-masing terpulang lah, sebab Allah bagi kelebihan tak sama. Okay, clear boh? Terima kasih. Clear tak? Okay, so untuk next week, kalau mungkin Selasa atau Rabu tu saya akan buat video lah, kalau sempat saya tengok pen yang berpotensi. Okay, bukan daripada kamu lah, yang saya bagi ni sebenarnya adalah kamu minta okay, yang saya nampak ada potensi peluang waktu Selasa atau Rabu, saya akan buat video lah. Mungkin saya akan buat video, sebab saya mungkin akan fokus pada mentorship saya. Okay, sebab saya akan fokus pada mentorship lah. Yang tu saya nak didik trader yang betul-betul nak lah. Sebab kadang trader ni dia duk seronok ni ya kan. Dia saya cari trader yang sangat sungguh-sungguh lah nak ubah dia punya cara educate trade. Tujuan saya buat mentorship tu untuk educate kamu trade, follow the plan. Kamu buat analisa mingguan, kamu hantar pada saya verify untuk kamu. Okay, dan kamu follow kamu punya analisa tu. Yang tu saya akan monitorkan kamu lah. Mulai monitor password, saya akan tengok kamu punya size lot apa semua, saya akan perhatikan. Sebab saya nak tengok sama ada kamu lebih overtrade ke, kamu ni kan, yang tu saya akan tengok lah. Kamu, yelah, yang tu kita akan tengok apa loophole kamu untuk train kamu supaya kamu boleh trade. Jadi kamu tahu macam mana sampai kamu konsisten lah, sampai kamu boleh withdraw. Itu kita minta our target lah itu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, ada soalan tak? Saya baca tengok soalan tak. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat ni kita punya live analysis. Macam biasa, minggu depan tetap ada live analysis. Okay, kamu jangan risau. Okay, minggu depan saya punya ebook mungkin dah siap. Sebenarnya ebook saya dah siap, dah boleh beli. Cuma lah ni dalam touch up proses touch up nak pergi comel-comel mestilah, sebab ebook ebook saya, ebook yang saya nak kata apa yang saya trade, itulah ebook saya. Saya tak ada lah macam
Ada, oh ni Evan. Ni apa yang saya gunakan di, macam kamu tengok live saya ni adalah ibu saya. Okay. Siapa beli ibu saya, kamu akan dapat 2 bulan mentorship daripada saya. Okay. Personal lah. Bukan dalam kelas lah. Bukan dalam group. One by one dengan saya. Personal. Task pun saya akan bagi personal. Sebab saya faham tiap-tiap trader tak sama. So, bila dikatakan personal ni, saya punya limitation pun ada jugalah. Takkanlah saya boleh terima 100 orang student kan. So, saya akan ada limit lah. Mungkin saya akan ambil 10 orang dulu lah. Sebab yang tu penting lah. Sebab saya nak jaga supaya saya sempat. Kalau saya terima 100 orang tu saya sendiri tak boleh jadi trader kan. Saya tak trade lah account saya kan. Layan kamu kan. So, yang tu yang penting lah. So, kamu akan mentorship ni, kamu akan analisa, kamu akan follow, dan pada Selasa atau Rabu tu kamu akan join sekali webinar. Yang tu kamu akan join dalam yang siapa join lah, 10 orang macam tu. Kamu akan join webinar dengan saya. Dan time tu kamu akan tengok saya punya analisa dan saya punya entry. Kenapa saya entry kat sini? Kenapa saya buat analisa? Kenapa saya nak buy kat sini? Kenapa saya nak sell kat sini? Supaya kamu faham bersesuaian, supaya senang je. Tujuan saya tulis ebook tu sebagai guideline kamu. Dan saya nak sampaikan mentorship tu supaya apa yang saya nak, apa yang saya faham, nak kamu faham macam mana saya faham. Sebab tu saya tak buat ebook semata ebook. Kalau saya nak jual ebook tu, orang kata ebook mahal kan. Ya betul, sebab saya jual, sebab saya nak turunkan kefahaman saya. Sebab kalau saya jual ebook saja, mungkin saya boleh jual dalam RM50, RM150 kan. Dah cukup lah lepas kos saya apa semua kan. Tapi saya nak turunkan kefahaman tu memang memerlukan satu tenaga jugalah actually. Masa saya kan. Okay. So, sehingga bertemu lagi InsyaAllah next week. Ataupun saya bagi live. Kalau kamu ada soalan apa, kamu boleh PM lah, tak ada masalah itu. PM saya kat page saya. Okay. Ataupun saya punya admin lah. InsyaAllah admin saya tu orang yang sangat-sangat aktif. So, kita bertemu lagi lah pada minggu depan. Saya semua serak-serak. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harapkan kamu profit minggu depan lah insyaAllah. Sama-sama kita profit, sama-sama kita withdraw. Dan kita gunakan duit itu untuk orang tersayang. Okay, ataupun keluarga kita lah. Ataupun orang sekeliling kita boleh bantu orang. Okay, terima kasih.